Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marda Amalia binti Muhammad Rozikin, dan hari ini saya akan bercerita tentang sebuah buku yang saya baca, iaitu buku yang bertajuk Imam Bukhari, Pengarang Sahih Bukhari. Buku ini telah ditulis oleh Abdul Latif Talib dan mempunyai 149 halaman bercetak. Dalam buku ini, penulis menceritakan tentang kisah hidup Imam Bukhari daripada kelahiran sehingga kewafatannya. Jadi Imam Bukhari ini berasal dari kota Bukhara dan dilahirkan dalam keadaan cacat penglihatan. Tetapi beliau sangat cinta akan ilmu, terutamanya ilmu hadis, walaupun dalam keadaan beliau yang begitu. Ibunya tidak mengizinkan Imam Bukhari ini pergi ke kelas-kelas yang beliau mahu kerana bimbang akan keadaan Imam Bukhari. Namun suatu hari Imam Bukhari pulih daripada keadaan cacat penglihatan kepada keadaan normal seperti orang lain. Jadi ibunya mula mengizinkan Imam Bukhari ke kelas-kelas yang beliau mahu, dan dari situ beliau mula menghadiri kelas-kelas di sekitar kampung halamannya dan seterusnya berhijrah ke lain seawal usia 16 tahun. Antara kota-kota yang Imam Bukhari jejak untuk menuntut ilmu adalah kota Mekah, Madinah, Basrah, Baghdad, Naisabur dan banyak lagi. Semasa di Baghdad, beliau mula diuji kerana terdapat orang yang mencemburui kejayaan beliau. Jadi berita tidak enak mula tersebar di banyak tempat tentang beliau. Namun begitu, beliau tidak mudah berputus asa sehinggalah ada satu peristiwa yang menyebabkan beliau perlu pulang ke kampung halamannya, iaitu di Bukhara, bagi menjernihkan keadaan beliau bersama gurunya dan bagi menyelamatkan pelajarnya juga. Jadi beliau pulang ke Bukhara, tetapi ujian bagi beliau difitnah lagi walaupun di kampung halamannya sendiri, dan menyebabkan beliau diusir oleh Gubernur Bukhara keluar daripada kota Bukhara itu. Dan beliau daripada situ beliau membawa diri ke kota Samarkand, tetapi dalam perjalanan beliau berhenti rehat di rumah saudaranya di Kartang, dan di situ beliau jatuh sakit lalu wafat dan dimakamkan di situ. Selepas kewafatannya, nama Imam Bukhari ini kembali masyhur dan orang-orang yang telah menzalimi beliau ditimpa balasan setimpal, menyesal akan perbuatan mereka dan insaf daripada perbuatan tersebut. Seterusnya, ramai pelajar beliau yang juga menjadi pakar hadis seperti Muslim bin Al-Hajjaj yang merupakan pengarang Sahih Muslim, dan kitab beliau yang bertajuk Sahih Bukhari itu yang mengambil masa selama 16 tahun untuk disiapkan, masih diguna sebagai panduan umat Islam sehingga kini. Semasa saya baca buku ni, banyak impak yang bagi kesan pada diri saya sendiri sebagai seorang pelajar, sebagai seorang rakan, sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang insan itu sendiri. Yang pertama ialah sebagai seorang pelajar, kita perlu gigih dan jangan mudah berputus asa dalam apa jua perkara yang kita lakukan, terutamanya dalam bidang pelajaran itu sendiri. Contohnya, Imam Bukhari ni walaupun beliau cacat penglihatan, tetapi beliau mempunyai kehendak yang membuat-buat untuk menimba ilmu, dan akhirnya apa yang beliau impikan tercapai. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang rakan, kita perlu ada bersama rakan kita ketika susah dan senang mereka. Seterusnya, sebagai seorang pemimpin, kita perlu menjadi pemimpin yang berilmu dan bertanggungjawab supaya orang yang berada di bawah kepimpinan kita tidak ditindas. Jangan jadi seperti Gubernur Bukhara yang tidak berpuas hati dengan Imam Bukhari dan menghalau beliau daripada kampung halamannya sendiri. Dan seterusnya, sebagai seorang insan, kita perlu menjadi insan yang berhati mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni, kerana orang yang baik ni sentiasa akan dikenal.
Dan akhir sekali, sebagai seorang insan, kita juga perlu tabah menghadapi setiap ujian kita, kerana di sebalik setiap ujian tu pasti ada hikmahnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.